Assalamualaikum, selamat malam guys. Sorry lah, video ni tak berapa nak indah seperti video-video yang lain lah. Dia akan shaking sebab aku dalam kereta. Tapi tak apalah, korang pun rasanya kenal aku sebab aku banyak video dalam kereta kan. Jadi malam ni tak ada berita yang nak aku ulas. Cuma tak tahu kenapa, balik jumpa kawan tadi, sembang-sembang rasa datang kesedihan dalam hati. Dia pun kata aku makin gemuk kau long ya. Ingatkan keluar penjara kau kurus. Aku cakap macam mana nak kurus? Aku keluar penjara aku 3-4 hari je. Double chin semua ada, tapi tak apalah. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan walaupun tak berapa nak sihat. Mata ada bag ni, tapi Alhamdulillah masih sihat, masih mampu berjuang. Dan apa nak cerita malam ni tentang nasib orang macam aku. Tadi ada kawan aku tadi cerita tentang nasib dia. Dia kata sejak Covid melanda, bisnes dia jatuh. Kemudian cuba bangkit, tak boleh bangkit. Tak labur modal lagi, modal terbenam. Pinjam bank tak boleh bayar balik. Pinjam tekun pun tak boleh bayar balik. Jadi dah tak ada tempat nak pinjam, dia kata. Aku kata samalah macam aku. Kat mana lagi aku nak pinjam? Tak ada tempat yang boleh bagi aku pinjam lagi. Jadi untuk orang macam kita nak mulakan balik bisnes is almost impossible lah. Hampir mustahil lah. Kecuali dengan keajaiban dan juga bantuan dari Allah. Di samping usaha kita yang tidak pernah putus-putus, mungkin Allah yang maha mengasihani, Allah yang maha menyayangi, Allah yang maha besar akan bantu kita. Itu je yang aku pegang sekarang ni. Aku dah buat benda ni lama. Lawan judi, lawan pelacuran, lawan macam-macam lah. Dan sampai ke akhirnya aku berlawan dengan warga asing yang terlampau ramai di Malaysia ni. Bangladesh memenuhi setiap sudut negara ni. Dan kerana itu aku bertempur apabila kakak aku sendiri dihalau daripada tapaknya di Pasar Borong untuk diberikan ruang kepada Bangladesh, Myanmar, Rohingya untuk berniaga dengan bayaran yang lebih tinggi kepada owner tapak. Mereka mampu bayar sampai RM15,000. Kita mampu bayar berapa? RM6,000 pun sakit, kata kakak aku. So tak ada aku bertempur. Jadi mungkin kemarahan aku yang melampau itu mengeluarkan kata-kata kesat. So terimalah akibatnya. Jadi kerana undang-undang di negara kita ni, ada satu undang-undang yang aku menyebutnya sebagai undang-undang, kan cakap bahasa tu tak sesuai, undang-undang yang kurang sesuai, tak cerdik pun ya kan, undang-undang maki orang ni ya. Semua orang tahu bila kita marah, kita maki, ada sebab. Tapi kita dibicarakan, kita akan ambil tempoh yang panjang. Tambahan pula aku dilaporkan oleh seluruh negara ni, pegawai-pegawai immigration di seluruh negara ni melaporkan aku. Maka aku terpaksa dihadapkan ke mahkamah dan bermula di Johor. Aku kena pulang alik ke Johor. Bertahun panjangnya tempoh. Sempat kes aku digugurkan dan didaftarkan lagi kes baru. Yang akhirnya aku kata ini semua mengarut. Aku tak salah, tapi aku mengaku salah. Bukan kerana aku bersalah, tapi aku rasa bullshit. Aku tak menghina mahkamah, kerana aku fikir mahkamah hari ini dan undang-undang dipergunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Sebagai contoh, jabatan kerajaan yang mengadukan aku. Kononnya aku menghina jabatan dia, kononnya aku menghina pakaian dia, kononnya aku menghina ketua pengarah dia. Tapi di samping itu, apabila aku terangkan bahawa 2 tahun daripada tarikh itu, kau akan lihat jabatan kau diludah, jabatan kau dihina, dicaci maki oleh rakyat. Dan terbukti betul-betul 2 tahun selepas itu, setahun lebih selepas itu, Jabatan Imigresen Malaysia disampah, dimaki, dicaci, diludah oleh rakyat. See? Kerana apa yang aku bawa betul. Pegawai makan rasuah tak mengaku. Dia suruh aku lapor pada SPRM. Kau bayangkan, seorang ketua pengarah berbintang-bintang di bahu, apabila kita bising di sosial media, dia suruh kita lapor kepada SPRM. Seolah-olah pegawai dia suci. Kita dah bagi tempat dah, Pasar Borong dan sebagainya, yang mana tempat tu tak pernah selesai masalah ni. Dan dia boleh beritahu rakyat, kita buat apa pun tak akan selesai. Kan kebongok namanya. Tu. Kau punya kuasa, kau punya undang-undang,
kau punya anggota, kau punya all the missionary, tapi kau boleh kata kau takkan boleh menghapuskan kerana itu dan ini yang kau buat alasan. Sedangkan bagi aku, kalau kau kata kau tak ada kuasa kat atas ni, buatlah joint operation. Dulu kau kata itu tak ada kuasa. Sekarang ni polis tak boleh tangkap warga asing, hanya immigration. Kalau buat operasi, ada immigration yang boleh tangkap, polis tak boleh. So what? Undang-undang kita yang buat. Tapi sebab alasan, demi alasan, cuma nasibnya baik, immigration ni bertukar ketua pengarah yang baru, Datuk Roslin Jusoh. Aku benda betul, aku cakap betul guys. Kerana Datuk Roslin Jusoh ni lah, immigration ada ribuan serbuan dalam tempoh sebulan. Datuk Roslin mengumumkan lebih ribuan serbuan, aku tak berapa ingat data dia, nanti kita cek. Aku sembang malam ni kan. Seingat aku ada lebih 1000 serbuan. Dan jumlah tangkapan yang tinggi. Tetapi dari jumlah tersebut 30% daripadanya, hampir 30%, aku tulis baru ni dekat TikTok aku, lebih 28% daripada jumlah tangkapan itu mereka adalah warga asing yang telah melakukan kesalahan immigration. Tak ada dokumen, tinggal lebih masa dan semua itulah. Okay? Bayangkan jumlah warga asing yang ada dalam negara kita ni, yang jumlahnya lebih daripada 6-7 juta. 30% daripadanya adalah mereka yang kosong. Bayangkan. Tapi immigration ketika itu tak mengaku. Ketua pengarahnya suruh masuk dalam surat khabar, tulis nama aku, suruh aku lapor kepada SPRM. Ketua pengarah sebut nama aku, suruh aku lapor kepada SPRM. Nampak tak? Bangsatnya seorang ketua pengarah. Sorry, itu bukan bahasa kasar ya, bahasa yang baik. Bangsatnya seorang ketua pengarah yang dibayar oleh kerajaan, wang dari rakyat, mempunyai semua kuasa undang-undang dan segala anggota di tangannya, dan menyuruh aku yang melaporkan, yang mendedahkan untuk lapor SPRM kalau anggota dia ada melakukan kesalahan. Sedangkan tempat yang aku laporkan tu keluar masuk warga asing tak terkawal. Aku yang direport ke polis, sampailah aku didakwa di mahkamah. Jadi penutupnya aku mengaku salah aja, dan akhirnya aku didenda RM18,000 dan sempat juga kena penjara 3-4 hari lah, kerana tak cukup duit nak bayar. Harga sebuah perjuangan dalam sebuah negara yang bernama Malaysia, di mana undang-undang yang ada hanya digunakan untuk orang-orang yang melawan kepada kejahatan. Jujur, itu sebenarnya yang berlaku. Undang-undang dalam negara kita digunakan hanya untuk orang yang menentang kejahatan. Kerana apa? Kerana kejahatan itu duit. Kejahatan yang ada hari ni make money. Kejahatan yang ada hari ni punca rezeki. Oh, bonggol. Punca rezeki kepada mereka. So kejahatan itu periuk nasi mereka. Bila kita dedahkan, mampuslah kita. Sebenarnya kita yang dianggap penjahat oleh penjahat itu, dan kerana itulah kita dikenakan tindakan undang-undang yang ada dalam negara ni. Dalam negara kita senang, siapa duit ada, siapa ada hujah-hujah yang bernas, kita menang. Maaf, aku bukan menghina undang-undang, tapi hari ini itu yang berlaku. Bagaimana mahkamah menilai aku yang mendedahkan tentang kes-kes kejahatan, tetapi akhirnya aku didakwa, didenda dengan jumlah yang begitu besar, yang bagi akulah begitu besar, tapi mereka tak sempat nak tengok sebenarnya puncanya apa. Kerana aku dah tak mampu nak membiayai lagi perjalanan aku balik ke mahkamah, maka aku putuskan ajalah aku bersalah. Dan lawaknya, aku didakwa, dituduh, dihukum bukan kerana fitnah, tapi kerana menghina. Nampak? Teknikalnya begitu. Aku kata dia menghina sebab ada undang-undang menghina, mereka gunakan menghina. Kenapa tak saman fitnah aku? Sebab benda aku sebut betul. Hari ni Ustaz Sofian dan kawan-kawan dan semua NGO-NGO yang ada di Malaysia telah pun membogilkan immigration Malaysia sampai tak cukup tanah mereka buat kerja. Selain daripada itu, kepimpinan dan juga kesungguhan Ketua Pengarah yang baru, Datuk Roslin, yang mahu membersihkan nama immigration,
mengarahkan anggota-anggota dia jangan berhenti buat serbuan dan semuanya. Tetapi macam kita cakap lah, Datuk, arahan hanya keluar arahan, di bawah ni mereka makan rasuah. Nanti jangan Datuk suruh saya pula report SPM. Cuba cek, kenapa ya tempat yang diserbu berkali-kali tak pernah selesai masalahnya. Just one off. Serbu, tinggalkan. Serbu, tinggalkan. Nilai apa cerita nilai? Mini Deka apa cerita? Jalan silang apa cerita? Nothing. Nampak? Kerana kerja hanya sekadar kerja, tidak ada jiwa. Seorang tentera yang menjaga negara, jika kerja hanya kerana kerja, maka mereka akan lari dari perang. Mereka akan lari dari perang kerana mereka tak ada jiwa. Dalam anggota tentera, aku ambil tentera dulu ya, polis yang terlibat dalam hutan PGA, juga anggota-anggota lain lah ya, yang mereka menjadi benteng pertahanan negara. Contoh macam dulu Sulu datang menyerang negara kita kan, mereka tak lari. Ramai di antara kita, anggota kita yang turut tercedera dan terbunuh. Kenapa mereka tak lari? Kerana mereka bukan kerja, mereka ada jiwa. Kalau mereka kerja, tak berbaloi gaji untuk mati guys. Tapi mereka letakkan nyawa di depan, gaji di belakang. Tapi tidak kepada anggota immigration. Mereka dakwa aku, kononnya malu aku hina mereka. Maknanya tak ada jiwa. Jiwa untuk bersihkan negara ni daripada warga asing tak ada. Tak ada. Yang ada cuma duit. Kerana itu mereka boleh jual beli. Kalau mereka semua ada jiwa, sorry lah, bukan nak kata tak ada lah, orang akan takut. Orang akan takut. Takut nak keluar rumah. Semalam kawan aku ada mengadu, suami mereka ditangkap di Johor. Minta aku bantu. Aku tak boleh bantu kerana kau salah. Aku bukan orang yang ada kabel. Tak ada. So, itulah cerita aku untuk malam ni kan. Tak nak panjang-panjang, nak upload video susah. Jadi the next episode, kalau ada yang nak komen-komen di bawah, aku boleh cerita lagi lebih detail. Okay guys, selamat malam semua. Bye bye. Assalamualaikum.